Okey. So kita pergi kepada syarat-syarat penerima wasiat. Ya, kerana dalam rukun wasiat yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitulah apa? Proses wasiat ni dia melibatkan pewasiat, maksudnya pemilik harta yang mewasiatkan. Kemudian yang keduanya melibatkan penerima. Kemudian yang ketiganya melibatkan harta ataupun barang yang diwasiatkan itu. Jadi pada malam ini kita sambung pada muka surat 976 untuk kita lihat kepada rukun yang kedua, iaitulah mengenai penerima wasiat. Apa dia punya pendetilan dia. Okay. Jadi dia kata penerima wasiat itu secara umumnya terdapat dua golongan, iaitulah penerima yang dikhususkan dan juga penerima yang tidak dikhususkan. Yang dikhususkan ni maksudnya dalam wasiat itu disebutkan nama si fulan. Okay, harta ni contohnya katakan dia tinggal duit 300,000, jadi dia wasiatkan lagi 10,000 dia nak beri kepada si fulan bin si fulan. Dia namakan secara khusus. Jadi itu maknanya ditentukan. Khusus ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia wasiat, dia hanya sebut secara general. Saya wasiatkan 10,000 daripada duit peninggalan saya ini untuk ahli jawatan kuasa surau dan hikmah. JK ramai sudah gubut. Jadi kalau tadi dia sebut secara khusus, sekarang dia tak sebut secara spesifik. Dan kedua-dua golongan ini sama ada yang dinamakan secara khusus ataupun yang tidak dinamakan secara khusus itu tadi, maka dia tertakluk kepada beberapa syarat. Okey. Syarat penerima wasiat yang dikhususkan, mana yang disebutkan nama itu tadi. Yang pertama, dia mestilah dalam kalangan orang yang layak untuk memiliki harta ketika kematian pewasiat. Jadi maksudnya, bila pewasiat tadi meninggal dunia, maka orang yang telah dinamakan itu pada waktu itu dia memiliki ahliyah untuk memiliki harta tadi. Okay. Maka dia kata tidak sah sekiranya wasiat itu diberikan kepada orang yang telah mati. Jadi maksudnya apa? Dia wasiat, dia kata kalau aku mati 10% ataupun katakan tadi duit dia ada 100,000, dia nak 10,000 itu dibahagikan kepada sebulan-sebulan. Sedangkan orang itu dah mati, maka tidak sahlah, sebab orang yang mati dia tidak boleh memiliki harta. Ataupun dia kata diwasiatkan kepada haiwan. Dia kata bagi dekat kucing. Jadi mungkin tak berlaku lah kot ya, dalam kalangan orang Islam di negara kita. Tapi kalau di barat tu biasa sangat kita dengar wasiat untuk anjing dia, wasiat untuk kucing. Tapi ada pengecualian dia tu ada dia punya pengecualian dia. Yang mana kalau dia sebut haiwan secara umum macam tu ya, mana dia kata dia wasiatkan 10,000 ni untuk kucing dia. Jadi dia kata kedua-dua contoh yang diberikan itu tidak memenuhi syarat kerana orang mati tidak layak memiliki harta. Ya. Lepas tu yang keduanya haiwan juga tidak memiliki ahliyah untuk memiliki harta, kelayakan itu tadi. Tapi kalau dia wasiatkan untuk anak dia yang kecil belum balik, anak umur setahun, ataupun dia wasiatkan untuk anak saudara dia yang maknanya yang masih lagi umur setahun, boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, anak kecil dia ada kelayakan untuk memiliki harta, cuma dia tidak ada kelayakan untuk tasarruf saja. Kelayakan untuk menguruskan harta dia tak ada. Memiliki boleh. Jadi sebab itulah kalau kita tengok perbincangan fuqaha mengatakan boleh tak wasiat untuk bayi dalam kandungan? Boleh. Ya. Okay, kemudian dia kata pengecualian untuk larangan wasiat kepada haiwan itu hanya sekiranya disebut secara umum. Bagi dekat kucing 10,000. Tapi kalaulah diperincikan, contohnya dia suka pula kucing, tentu ada 60 ekor pula kucing. Jadi dia pun kata dalam wasiat dia, bila dia meninggal, dia kata dia nak diambil duit dia daripada 100,000 yang dia tinggalkan itu, 10,000 dia ambil, digunakan untuk beri makan kucing-kucing yang dia tinggalkan itu. Jadi bila dia sebut kata untuk diberi makan kepada kucing tadi, bermaksud apa? Dia mempertanggungjawabkan kepada waris yang hidup, ambil duit itu digunakan untuk kucing. Dia bukan sebut memilihkan kepada
kepada kucing itu tadi, kepada binatang. Tapi sebaliknya dia minta supaya orang yang waris, yang bertanggungjawab untuk menguruskan kucing yang ditinggalkan. Dan wasiat tersebut wajib dilaksanakan untuk menyempurnakan, contohnya yang kita sebutkan tadi itu, untuk memberi makanan kepada haiwan berkenaan dengan tujuan untuk menunaikan niat wasiat itu. Kenapa tuan? Kita bela binatang itu adalah perkara yang harus. Contoh nak bela kucing, nak bela iguana ke apa ke tuan, ikan, harus hukum dia. Tetapi berkewajipan untuk menunaikan hak dia. Antaranya makan. Itu yang paling utama. Kena jaga dia punya hak. Okey. Jadi maknanya kalau disebutkan secara terperinci, bukan secara umum, memilihkan harta itu kepada binatang, maka boleh untuk kita katakan tadilah menguruskan binatang itu, beri makan dan sebagainya. Maka wasiat kepada anak yang dalam kandungan juga adalah sama. Maknanya semasa dia wasiat itu mungkin anak masih lagi dalam kandungan. Jadi apabila dia mati, maka wasiat tersebut wajib untuk dilaksanakan sekiranya dia kanak-kanak yang dalam kandungan semasa wasiat tadi itu selamat dilahirkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan, iaitu tempoh minimum kehamilan. Jadi maksudnya baby ini tadi kalau dah dia lahir selepas daripada 6 bulan, maknanya dia cukup untuk tempoh minimum mengandung tadi, dia lahir. Maka bila lahir, wasiat itu perlu diberikan kepada dia. Katakanlah dia lahir, hidup dalam seminggu, 2 minggu dia mati, maka 10,000 duit yang diwasiatkan kepada bayi ini tadi, dia menjadi milik bayi. Dan kemudian bila bayi ini mati, dia menjadi harta pusaka. Dia berhak untuk diagihkan pada waris bayi ini tadi. So mana dia pergi kepada yang kedua di situ. Okey, so itu syarat yang pertama, penerima wasiat itu tadi yang telah dikhususkan. Maknanya dia mestilah dalam kalangan orang yang memiliki kelayakan untuk memiliki harta. Yang kedua, dia bukan dalam bentuk maksiat. Bukan dalam bentuk maksiat. Maka tidak sah untuk mewasiatkan hamba yang muslim ataupun untuk mewasiatkan mushaf Al-Quran kepada orang kafir. Hamba ni kita exclude dan tuan-tuan perbincangan detail sebab sistem sekarang ni tak ada. Kita tak ada hamba. Mushaf ini mungkin, ataupun benda-benda yang berkait dengan agama. Jadi maknanya kita wasiatkan, contohnya kita ada koleksi Quran, jadi kita wasiatkan supaya Al-Quran itu diberi kepada orang bukan Islam. Maka dia termasuk dalam kategori itu yang dia kata apa? Membawa kepada maksiat. Ataupun kita wasiatkan satu benda kepada seseorang yang akan menggunakan barang itu untuk perkara maksiat. Contoh dia kata di sini apa? Tidak harus untuk mewasiatkan senjata ataupun harta kepada seorang kafir harbi, kerana wasiat itu dianggap sebagai maksiat. Sebab apa tuan-tuan? Kafir harbi ini maknanya orang kafir yang memusuhi orang Islam. Jadi kalau kita wasiatkan harta untuk dia, wasiatkan senjata untuk dia, dia akan gunakan benda itu dengan tujuan memerangi dan memusuhi orang Islam. Jadi sebab itu dia kata tak boleh. Kemudian yang ketiga, penerima wasiat khusus ini juga mestilah dikhususkan. Maka tidak sah sekiranya wasiat itu ditujukan kepada salah seorang daripada 2 orang, karena tidak dapat dipastikan siapa yang akan menerima wasiat berkenaan. Jadi maknanya kalau kita kata nak bagi wasiat kepada, katalah anak saudara kita, apa nama tu, kita tahulah dia ni bapa dia mungkin hidupnya sederhana tapi hidupnya susah. Jadi kita pun fikir dia tak termasuk dalam ahli waris yang berhak untuk menerima pusaka kita. Jadi kita pun masukkan dalam wasiat kita 10% kita nak beri kepada anak-anak kita, kepada anak-anak buah kita. Jadi kalau kita nak, maka kena sebut secara khusus. Dan wasiat yang tidak dikhususkan itu, dia kata adalah sia-sia kerana tidak dapat diserahkan kepada penerima. Tapi ulama kata kalau dah dia sebut tadi itu kepada anak saudara yang orang jelas, orang jelas, apa nama tu, kita tahulah anak saudara yang kita masukkan daripada keluarga itu ada 3 orang contohnya.
hidup mereka miskin. Jadi bila kita sebut tu secara khusus tiga, walaupun kita tak sebut nama seorang-seorang, jadi itu sudah juga dianggap sebagai mengkhususkan. Tapi kalau kita sebut itu kepada sekumpulan yang memang khusus, tapi kita tak sebut secara spesifik. Contohnya kita kata wasiatkan kepada semua imam masjid ke ataupun surau tertentu. Jadi imam ni kadang-kadang satu waktu seminggu, kadang-kadang tiap-tiap hari jadi imam. Jadi dia tak tahu macam mana nak buat itu. Jadi proses yang complicated itu, maka dia tak valid wasiat. Tapi kalau benda itu mudah untuk kita nak putuskan, maka dia boleh. Kemudian syarat yang keempat, bagi penerima wasiat yang dikhususkan ini, dia kata hendaklah penerima wasiat itu wujud ketika mana wasiat itu dibuat. Tidak sah mewasiatkan harta kepada bayi yang akan dikandung ataupun masjid yang akan dibina. Jadi bermaksud apa tuan? Dia sudah ada, kita katakan dia mana substance dia sudah jelas. Macam tadilah, isteri dia tengah ataupun tak kira lah, kalau bayi tadi tu katakan dia dah 2 bulan dalam kandungan, tapi ini baru kahwin dan wasiat dia, padahal kawan tu mandul, tak boleh bersalin. Jadi macam mana? Tak ada, maknanya kita kata substance tu belum ada. Jadi yang tu tak boleh. Tapi kalau bayi tu dah ada dan sebagainya, benda tu asasnya sudah pun wujud, maka diboleh. Kemudian penjelasan dia kata apa? Termasuklah juga dalam arti kata wasiat yang dikhususkan adalah wasiat untuk pembangunan masjid. Sama ada wasiat ini ditujukan untuk binaan ataupun untuk keceriaan ataupun untuk pengurusan. Jadi bila dia sebut spesifik khusus. Tapi kalau disebut secara umum, sebahagian ulama, kalau kita tengok, majoriti mengatakan tak boleh beri. Tetapi ada yang kata boleh beri, tapi bincang sesama waris masjid mana yang nak diberi. Katakan, dia kata okey 10% daripada harta peninggalan dia nak wakafkan untuk masjid. Dia tak mention mana-mana masjid. Jadi dia kena berbincang para waris ini, masjid mana yang kita nak. Tapi kalau disebut secara spesifik, maka khusus diberikan kepada masjid itu. Tuan itu apa beza wasiat dengan wakaf? Wakaf kita dah baca dah sebelum ni kan, wakaf ni kita beri terus. Tapi wasiat ni pemberian yang akan valid selepas daripada kematian. Macam wasiat tuan-tuan, tuan pergi ke seberang jaya sekarang ni, kalau tuan-tuan daripada highway itu, ada yang sebelah kanan, saya pernah cerita dekat tuan-tuan dulu. Nama dia Cik Siti Aisyah, daripada seorang perempuan India Muslim. Dia wasiatkan, itu ada satu model baru macam mana majlis agama develop tanah wakaf. Dia buat rumah dan juga rumah kedai, dia jual, tetapi jual itu bukan dalam jual berbentuk pemilikan kekal. Pembeli ni dia ada tempoh dia, mana dia sort of leasing lah. Dia leasekan kepada pembeli itu tadi dalam tempoh mungkin 25 tahun atau mungkin dalam tempoh 90 tahun begitu. At the end, bangunan tu akan kembali balik kepada pemilik wakaf itu, pemegang amanah lah dalam situasi. Jadi yang menariknya, saya baca dia punya kandungan wasiat wakaf Cik Siti Aisyah tu. Dia kata hasil daripada tanah wakaf dia ni kena beli 1 tin minyak tanah untuk diberikan kepada ada sebuah masjid di kawasan itu. Disebut, dia mention nama masjid. Lepas tu kena dihantar berapa ratus ringgit tak tahu untuk perbelanjaan di Masjidil Haram di Mekah. Itu disebut dalam wasiat itu, yang ditinggalkan dengan bersama-sama dengan wakaf itu. Jadi benda itu kena dilaksanakan sebagai satu benda yang apa dia telah ditetapkan. Tapi itu dia lebih related dengan topik apa? Topik wakaf. Tapi wasiat itu juga dia adalah kita katakan sah kepada wakaf itu tadi. Okay, jadi dia kata apa? Maknanya kalau pemilik harta tadi dia mention nak wakaf untuk masjid secara khusus, maka boleh diberikan. Dan turut termasuk dalam arti kata masjid ini adalah sekolah. Wasiat untuk sekolah tertentu, tempat perlindungan untuk golongan sufi yang miskin. Tak kisahlah tuan-tuan dia ahli sufi ke ahli yang pun tuan-tuan kira lah. Tapi mana untuk orang-orang yang memerlukan wasiat.
Dan sebenarnya tuan-tuan, kita dalam berwakaf untuk pendidikan sebenarnya adalah satu satu khairat yang sifatnya tu in one. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita wakaf ni untuk manfaat pendidikan, bukan bermakna tuan-tuan maknanya wakaf untuk masjid tu kurang pahala, tapi wakaf pendidikan ni tuan, dia daripada hadis yang Nabi sebut tentang 3 sumber pahala yang akan berkekalan sampai hari kiamat. Kalau kita wakaf untuk tujuan pendidikan, kita dapat automatik 2 sekaligus. Sebab Nabi kata apa? Apabila matinya seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali daripada apa? Amalan waladil salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan untuk dia. Kemudian sedekah jariyah, sedekah yang berkekalan, maknanya wakaflah. Kemudian wa ilmun yuntafa'u bihi, dan juga ilmu yang dimanfaatkan. Maknanya kalau kita tak mampu nak mengajar orang, tetapi kita menyediakan kemudahan untuk orang boleh belajar, maka kita juga mendapat manfaat ilmu yuntafa'u bihi. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau ada macam ada projek sekolah, apa orang nak merayu untuk wakaf dan sebagainya, kalau tuan-tuan ada peluang menyumbang, tak banyak, sedikit, sekadar apa yang kita mampu. Kerana kelebihan itu adalah sangat besar. Sebab tu tuan-tuan, ada orang dia menyumbang apa? Itu duit banyak lah. Dia sumbang duit kepada Profesor Muhaya untuk buat lasik kepada beberapa orang ustaz-ustaz selebriti lah, yang selebriti saja, yang selebet ni tak ada selebriti. Saya 6 orang. Dia buat lasik tu. Sebab tu tuan tengok ada beberapa orang selebriti kita yang dulu pakai spek, sekarang tak pakai spek. Ya. Jadi dia buat itu dengan tujuan apa? Memudahkan para asatizah ni nak baca kitab, nak apa semua sekali. Lepas tu dia nak mengajar orang pula, nak ambil pahala. Tak silap saya, dia bagi dekat Pramuhaya 200,000 kot, 250,000 kot, macam tu lah. Sebab Pramuhaya ni kosnya tinggi tuan-tuan, untuk lasik. Saya dah pergi cek tuan-tuan, memang tak boleh buat lasik. Ya. Mata saya ni tak tahulah, dia kata spesies lain sikit, sebab terlalu panjang dalam ni. Kalau saya buat pun dia boleh correction just half daripada power sekarang. Sebab power saya sekarang dah 1,500. Jadi dia kata kalau buat lasik pun dia boleh reducekan pada separuh saja. Nak full correction memang tak berapa. Ya. Dia cek mata saya tu, dia kata abnormal. Dia punya panjang tu, saya pun tak tahu nak cerita apa kan. Saya cerita pula sesat. Tapi tak apalah, redha lah apa yang Tuhan bagi. Ya. Hujan kena buat wiper, itu masalahnya. Okey, jadi mana tadi tuan-tuan kita kata apa? Berwasiat itu juga boleh untuk sekolah, untuk tempat perlindungan orang miskin, untuk hospital. Kerana semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana bangunan-bangunan ini mempunyai pengurusannya yang tersendiri, maka kita mewasiatkan harta untuk menguruskan bangunan-bangunan yang kita sebutkan tadi itu, samalah seperti kita mewakafkan harta untuknya. Kita di Terengganu, tak tahulah tuan-tuan, kerajaan negeri Terengganu dah buat announcement dia nak buat satu bandar wakaf, di mana saya tak pasti dah, Maidam, Majlis Agama Islam Terengganu akan buat satu model bandar wakaf. Kita tengoklah macam mana model yang dibuat. Sebenarnya bandar wakaf ni kalau tuan-tuan tengok di Bosnia dah lama pun ada. Dah lama dah. Bandar apa tuan, saya pernah sebut dulu masa kita mengaji bab wakaf, tuan-tuan tak ingat? Ada saya mention nama satu bandar tu masa zaman kerajaan Osmaniyah. Bandar itu memang dibangunkan dengan model wakaf. Seluruh kemudahan yang ada di bandar itu semuanya wakaf. Bandar apa tuan? Tuan-tuan pun tak ingat juga, lebih kurang saya 2 kali 5 juga. Okay. Ada dia. Masa saya pergi satu conference, ada presenter daripada Bosnia datang, dia present, dia cerita. Bandar tu semua kemudahan yang dibuat pada zaman pemerintah Khalifah Khilafah Osmaniyah itu semuanya menggunakan sumber daripada wakaf. Okey. Kemudian dia bagi contoh, sekiranya pewasiat menyebut saya mewasiatkan harta ini untuk masjid ini, mana dia khususkan masjid, dan dia tidak pula menyebut sama ada untuk digunakan bagi tujuan membina bangunan ataupun untuk menguruskan masjid, maka dia kata wasiat itu tetap dianggap sah, digunakan apa juga tujuan dan juga untuk kepentingan masjid berkenaan, sama ada nak bina bangunan tambahan pun boleh ataupun nak digunakan untuk pengurusan pun boleh. Dia berbeza dengan wakaf.
Kalau wakaf ni, bila kita sebut kata saya wakafkan untuk masjid, maka wakaf difahami dalam bentuk apa? Membina binaan. Sebab sifat wakaf ini adalah kekal. Jadi sebab tu term yang dia guna sekarang ni wakaf tunai. Wakaf tunai tu kadang-kadang tu kalau kita pergi kepada memperincikan istilah wakaf tunai tu, dia ada sedikit benda yang kita kena faham. Yang banyak dia buat sekarang ni sebenarnya wakaf wang tunai. Okey, yang mana dia akan ambil duit yang kita wakaf dekat dia tu, dia akan pergi beli aset-aset yang sifatnya kekal, ataupun dia akan buat binaan-binaan yang sifatnya kekal. Jadi dia sebenarnya tetap wakaf binaan, tapi satu model baru yang boleh kita explore tuan adalah wakaf tunai. Ini dalam bentuk apa? Kita wakaf sejumlah wang, kita kumpul dalam satu tabung, dan wang itu dia mesti kekal. Wang itu dia mesti kekal. Contohnya kita kumpul katakan satu tabung 1 juta. Maka wang 1 juta tadi itu tak boleh dikurangkan. Tapi kita nak guna untuk nak melabur dan sebagainya, bolehlah. Tapi bermaksud bila kita dapat keuntungan, keuntungan itu yang kita belanjakan. Tapi dia punya modal asal pokok 1 juta tak boleh diganggu. Tak boleh diganggu. So itu yang dipanggil wakaf tunai. Itulah yang dibuat kalau di negara Arab sekarang ni, contohnya macam di Arab Saudi. Dia buat company dalam bentuk company. Dia form satu company, modal berbayar company itu adalah saham yang diwakafkan. Pedak capital dia ambil daripada diwakaf. Salah satu company yang besar yang asalnya berapa ratus juta, sekarang dah nilai dia bilion dah, nilai company. Jadi maknanya aset kekal tadi itu, aset asas tak boleh ganggu. Ganggu tu maksud dengan arti kata yang menyebabkan dia hilang, tak boleh. Tapi kalau kita nak ambil untuk kita panggil invest, untuk kita nak labur, nak dapatkan keuntungan, itu tak ada masalah. Dan memang itulah proses yang perlu kita buat pun. Okey. Antaranya syarikat Rajihi. Sebab tu Rajihi ni tuan-tuan, pemilik bank Rajihi tu, dia antara orang terkaya di Arab Saudi, tapi dia tak ada harta atas nama milik dia sendiri. Semua dia wakaf. Jadi dia form satu company, holding company. Maka holding company inilah antara yang pegang share dalam bank Ar-Rajihi yang ada cawangan di Malaysia ni. Dia antara bank yang terbesar di Arab Saudi, yang asal dulu dicampur konvensional Islam, last sekali dia convert 100% menjadi bank Islam. Jadi kita tengok di situ, maknanya itu wakaf tunai. Cuma isu dalam pengendalian wakaf tunai ni dari segi isu kita panggil integriti sajalah. Maksudnya nak memastikan bahawa fund tadi itu bila ada 1 juta, yang nilai 1 juta tak boleh ganggu. Mana kalau nak invest pun dia mesti pergi kepada yang low risk, dia tak boleh pergi invest dalam bentuk-bentuk yang boleh mudah membawa kepada kerugian, yang terdedah kepada kerugian. Sebab itu adalah amanah. Okey. So itu dan berdasarkan kepada perbincangan di atas, dia kata jelas bahawa wasiat untuk pembunuh adalah sah, kerana wasiat adalah untuk memberikan hak milik sama seperti hadiah, dan ia juga diharuskan untuk waris sekiranya waris-waris lain yang mengizinkan. Kita faham apa maksud pembunuh di sini? Iaitulah kalau sekiranya seorang pemilik harta mewasiatkan harta dia kepada seseorang yang mana dia tu telah menyebabkan kematian pewasiat. Kenapa tuan? Dalam bab pusaka kita akan bincangkan di kemudian hari nanti, seseorang ahli waris yang menyebabkan kematian pemilik harta, maka dia tidak berhak menerima pusaka. Contohnya, anak pergi tembak bapa mati, maka anak ini tadi yang telah bila terbukti bahawa dia ada niat bunuh bapa dia tadi itu, perbuatan dia itu dengan sedar, maka dia tidak berhak untuk menerima harta pusaka daripada bapa. Tapi sekarang kalau sekiranya bapa dia tadi itu mati, dibunuh oleh dia, tiba-tiba tengok tanda senarai bapa dia sebut nama dia sebagai penerima wasiat, bukan pusaka, wasiat.
maka dalam situasi itu dia berhak untuk menerima wasiat. Ya, dia berhak untuk terima wasiat. Okey. Tetapi tuan-tuan, wasiat untuk waris ni kita dah bincang dulu. Kalau mengikut hukum asas Nabi dah sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Cumanya dia dah mention di sini boleh untuk nak diwasiatkan ataupun nak menerima wasiat dalam kalangan waris yang berhak terima pusaka, dengan syarat waris-waris yang lain yang berhak terima pusaka itu bersetuju untuk melaksanakan wasiat tersebut. Katakanlah kita kata bapa meninggal, ada anak 10. Dalam wasiat dia sebut untuk anak yang bungsu saja. Dia kata kereta yang dia tinggalkan ini 3 buah, dia nak beri kepada anak yang bungsu. Ataupun katakanlah rumah yang dia duduk itu dia nak beri kepada anak yang bungsu. Jadi kalau nak ikut refer kepada hukum asas tadi itu, anak ni dia tetap akan terima pusaka. Jadi bermaksud kalau tengok kepada hadis yang zahir tadi menyebut tidak ada wasiat untuk ahli waris tadi itu, bermaksud dia tak layak. Jadi sekarang ni macam mana nak membolehkan? Kena bincang sesama semua waris yang berhak terima harta pusaka si mati ini tadi. Okey, bapa dah wasiat ni, rumah ni dia nak beri kepada adik kita yang bungsu. Semua setuju ke tak setuju? Okay, jadi semua orang kata okeylah, kita bagilah. Ya, dia pun hidup tak tahu ke mana lagi. Rumah pun tak ada, jadi kita soal. Jadi semua waris setuju? Okey, fine. Boleh laksanakan wasiat tersebut. Walaupun dia dalam kalangan ahli waris. Okey, selesai satu tentang apa? Penerima wasiat yang dikhususkan. Ya, yang ditentukan. Sekarang kita pergi kepada penerima wasiat yang tidak dikhususkan. Disebutkan secara umum saja. Contohnya kita kata, okey, saya nak bagi kepada guru-guru di sekolah kafar, katakan begitu, ya. Saya nak bagi kepada AJK masjid, ya, sebagainya. Jadi dia kata bagi penerima yang tidak dikhususkan. Contohnya wasiat itu hanya menyebut untuk golongan fakir miskin, ataupun untuk para alim ulama, ataupun dia sebut untuk masjid, ataupun untuk sekolah, maka hendaklah wasiat tersebut tidak bertujuan maksiat ataupun bertujuan yang bertentangan dengan syarak. Ini mana benda yang dilarang oleh agama. Maka adalah tidak sah untuk mewasiatkan harta bagi tujuan membina rumah ibadat bukan Islam. Okey, dia tak sebut, tapi duit dia kata aku tinggalkan duit ni untuk bina kuil Hindu ataupun untuk bina serta-serta benda-benda rumah ibadat yang bukan Islam. Jadi benda itu tak boleh. Ataupun untuk membina pusat hiburan. Dia kata Subhan Bistari tak ada karaoke lagi, buatlah satu, dia kata. Jadi dia pun wasiatkan duit dia untuk buat pusat hiburan yang melalaikan, ya. Jadi dia kata apa? Benda itu tak boleh. Dan golongan yang diharuskan untuk menerima wasiat ini, ya, adalah apa? Seperti berikut. Yang pertamanya, mereka yang termasuk dalam kelompok fi sabilillah. Jadi bila sebut kata kelompok fi sabilillah ini bermaksud agak fleksibel dari segi kelayakan. Maka dia kata, contohnya sekiranya pewasiat berkata, ya, saya mewasiatkan 1/3 harta ini untuk jalan Allah, ya, bernama itu, maka wasiat itu dianggap sah. Maknanya waris kena cari di mana tempat-tempat yang boleh keluarkan jumlah yang diwasiatkan itu yang termasuk dalam kategori fisabilillah. Jadi fisabilillah ni macam-macam lah. Untuk orang nak belajar boleh, untuk orang tempat ibadat boleh, untuk kebajikan, ya, rumah kebajikan pun boleh, ya. Kerana apa? Dia kata membelanjakan harta pada jalan Allah itu adalah merupakan satu taqarrub, ya. Taqarrub ini maknanya benda yang kita buat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta ini akan diserahkan juga, ya, kepada para tentera yang layak untuk menerima zakat, seperti mana yang disebutkan pada firman Allah, ya, dalam ayat yang menjelaskan tentang apa? Asnaf. Ini asnaf ni tengah panas ni tuan-tuan, ya. Sebab kata apa? Berdosa bagi zakat direct pada asnaf. Sebenarnya tuan-tuan, benda tu saya rasa dia jadi panasnya sebab dengan isu Yapim ni saja.
Statement itu dikeluarkan untuk counter isu yatim. Tapi fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan saya dah clear. Fatwa dah sebut boleh untuk kita nak berikan zakat sendiri, ya, tetapi dengan syarat melibatkan sekurang-kurangnya 3 golongan asnaf daripada out of 8. Mana melibatkan mana? Kita, sebab kalau dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, zakat mesti equal, mana dia kena fair distribution. Kalau boleh kita cari yang paling ideal sekali 8 grup tu setiap satu bahagian akan menerima 12.5%. Ya, fakir 12.5%. Jadi kita cari. Kemudian miskin siapa? Kemudian mu'allam siapa? Ya, fi sabilillah siapa? Jadi dalam kita tengok pentafsiran yang dominan dalam perbincangan ulama, apa yang dimaksudkan dalam ayat itu dengan fi sabilillah adalah untuk tujuan peperangan. Tapi hari ini kita tengok dalam tafsiran-tafsiran yang moden, dalam konteks yang moden ini, maka dia lebih fleksibel. Ya, fisabilillah ni termasuklah untuk tujuan pendidikan, ya, untuk tujuan kita nak bantu orang sakit, itu fisabilillah. Sebab orang sakit ni tentu dia tak termasuk asnaf kecuali kalau dia miskin. Sama juga anak yatim, kita tak boleh beri zakat kepada seseorang atas nama anak yatim sebab dia bukan asnaf sebagai anak yatim. Tapi kalau dia miskin, maka dia layaklah terima zakat. Tapi kalau kita nak bagi juga kepada anak yatim tadi, ya, dia nak kata miskin pun tidak, ya, nak kata fakir pun tidak, tapi kita nak bagi, mungkin dia nak pergi belajar, jadi dia jatuh di bawah fi sabilillah. Ya, perbincangannya agak fleksibel lah dalam kelompok fi sabilillah. Okey, ya, jadi dia kata apa? Golongan yang harus untuk menerima wasiat yang disebut secara umum tadi tetapi tidak dikhususkan. Imam, orang alim, ya, pelajar tidak sebut. Jadi kalau dia syarat dia yang pertama, mereka ini termasuk dalam kategori fisabilillah. Yang kedua, para ulama. Sekiranya pewasiat mewasiatkan sejumlah wang daripada hartanya untuk para ulama, maka wasiat itu dianggap sah kerana ulama layak untuk menerima wasiat. Ya, balik kepada syarat asas yang kita sebutkan di awal tadi, dia ada ahliyah, ya, kelayakan untuk memiliki harta. Maka membelanjakan harta untuk mereka, maknanya orang-orang yang khususnya yang tafarruq untuk menyebarkan ilmu. Dia tak ada pendapatan apa tuan-tuan, kerja dia hanya mengajar ataupun kita kata dia menulis, ya, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Maka kita membantu mereka itu dianggap sebagai satu amalan untuk bertaqarrub ila Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walau bagaimanapun wasiat itu, ya, hanya akan diserahkan kepada ulama. Hanya ni pendapat daripada para pengarang tuan-tuan. Pengarang kitab ni ada 3 orang. Jadi dia kata apa? Bila kata ulama, mereka mengkhususkan kepada orang yang alim dalam bidang syariat Islam, dalam tafsirnya, dalam fiqh, dalam usul fiqh dan sebagainya. Maka dia kata dengan itu wasiat tidak diserahkan kepada orang yang bukan dalam bidang keagamaan, contoh ahli sastra, kejuruteraan dan sebagainya, sebagaimana yang difahami oleh adat kebiasaan. Walau bagaimanapun, apabila kebiasaan itu berubah, di mana gelaran ulama yang difahami oleh orang ramai juga termasuk semua orang yang mempelajari dan juga memperolehi kelayakan dalam apa juga bidang ilmu, maka wasiat yang ditujukan kepada ulama itu boleh diserahkan kepada semua ilmuwan merangkumi segala bidang ilmu. Tuan-tuan, saya rasa kalau tengok dalam konteks moden hari ini, dalam keadaan masyarakat Islam, bagaimana kedudukan kita dan sebagainya, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kata as long as dia ada ilmu yang tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan dalam masyarakat, sama ada ilmu untuk ilmu agama ataupun ilmu alat, ya, ekonomi ke perakaunan ke apa dan sebagainya, jadi mereka juga berhak termasuk dalam kelompok yang dikatakan sebagai orang alim, ya, orang yang menyebarkan kebaikan dalam masyarakat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka disebut secara umum, ya, boleh kalau sekiranya melibatkan orang fakir, termasuklah juga orang miskin. Dan begitulah juga sekiranya pewasiat mewasiatkan hartanya untuk orang miskin, maka termasuklah juga fakir. Dulu kita disebut itu, apa beza fakir dengan miskin, ya? Fakir ni
perlu 10 dapat 7 ataupun dapat 5, itu fakir. Tapi yang dikatakan miskin perlu 10 dapat 10, miskin. Ya. Kalau perlu 10 dapat 9, fakir. Ya, dikatakan apa nama tu, miskin ni maknanya dia tidak ada lebihan. Jadi saya rasa ramai juga lah kita yang masuk dalam miskin itu tak pernah lebih. Kan dia tak pernah langkah 15 hari bulan pun, ya. Lepas 15 tu kira mesin ATM sentiasa minta maaf dengan kita saja. Ya. Kita maaf bagi tidak mencukupi. Kan, ya. So, maknanya kalau macam tu miskin. Dia yang dikatakan ghani, kaya ni dia ada tu lebih daripada yang diperlukan. Maknanya sentiasa ada lebihan. Jadi dia kata pemberian harta wasiat ini boleh dilaksanakan dengan diberikan kepada sekurang-kurang 3 orang fakir ataupun miskin, kerana bilangan 3 itu dalam bahasa Arab dipanggil jamak, itu adalah bilangan minimum ni bila kita sebutkan kepada fuqara. Kemudian yang keempat, ahli keluarga Rasulullah SAW, ahli bait. Ya, maka sekiranya pewasiat berkata, aku mewasiatkan 1/3 hartaku kepada ahli keluarga Rasulullah, maknanya daripada keturunan ahli bait, maka wasiat tersebut boleh diserahkan kepada mana-mana ahli keluarga daripada keturunan Bani Hashim ataupun Bani Al-Muttalib, dan memadai dengan hanya memberikan kepada 3 orang dalam kalangan mereka. Jadi ahli keluarga Rasulullah dia tak layak terima zakat, dia tak layak menerima sedekah, tapi hadiah boleh. Sedekah ni ada khilaf, ya, tetapi ramai mengatakan sedekah dan zakat tak boleh, ya, sebab sedekah dengan zakat itu sebenarnya benda yang sama, cuma beza dia sedekah wajib dengan sedekah sunat, ya, itu beza. Jadi dia kata kalau wasiat itu berhak, ya, mereka boleh terima. Hadiah mereka boleh terima. Okey, kemudian yang kelima, kalau disebut secara umum tadi apa nama tu, boleh tak boleh nak dilaksanakan wasiat, dia kata boleh kalau sekiranya yang kelima melibatkan apa? Saudara mara. Okey, 1/10 daripada harta yang aku tinggalkan, ada sampai ditulis dalam wasiat tu 10% daripada harta yang aku tinggalkan diberikan kepada saudara mara. Maka dia kata termasuk dalam definisi saudara mara ini adalah mereka yang ada pertalian dengan pewasiat itu, sama ada daripada keturunan sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Dan saudara mara yang berhak untuk menerima pusaka ini dikecualikan daripada definisi. Jadi maksud bila dia kata okey, 1/10 aku beri kepada kaum kerabat, 1/10 aku beri kepada saudara mara. Jadi maksudnya apa? Kita ambil 10% yang dikatakan itu, kita beri kepada saudara mara yang tidak berhak menerima pusaka. Kalau pusaka, dia akan terima harta pusaka nantilah. Jadi bila disebut wasiat ini untuk saudara mara ataupun kaum kerabat, maka kita beri yang ada pertalian, ya, sama ada di sebelah ibu ataupun sebelah bapa. Okey, kemudian yang keenam, kalau disebutkan secara umum, ya, tidak dispesifikkan, masih boleh diberikan sekiranya ianya melibatkan apa? Haji dan umrah. Sekiranya pewasiat berkata, saya mewasiatkan 100,000 daripada harta untuk tujuan haji dan umrah, maka wasiat itu dianggap sah, kerana ibadah haji dan umrah itu adalah taqarrub, ya, ibadah yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka harta tersebut akan diserahkan kepada orang-orang yang akan menunaikan haji ataupun umrah, ya. Sekiranya pewasiat mewasiatkan agar dia dihajikan, maka wasiat itu adalah sah. Jadi tuan-tuan, maknanya bila dia mati, buka buku wasiat, dia tulis sebelum nak bagi harta pusaka tu, buat haji kat aku dulu. Setengah anak-anak ni tuan-tuan tak fikir pasal haji lah, dia tengok ni berapa balance ada. Jadi dia boleh wasiatkan. Maknanya kalau dia wasiat, maka bermaksud wajib ditunaikan. Jadi dia kata apa? Dan hajinya ditunaikan daripada negerinya ataupun daripada miqatnya. Maknanya kita kalau nak ambil kos untuk buat upah haji kepada si mati tadi tu, daripada wasiat dia tinggalkan, kos daripada Malaysia, ya, kos daripada Malaysia, ataupun daripada miqat
miqat kita, sama ada qarnul manazil, sama je tuan-tuan ataupun Yalam lah, ataupun kita pergi, biasanya kalau masuk Madinah dulu kita akan pergi daripada Bir Ali. Jadi mana-mana, jadi mudahnya kalau duduk sini tuan-tuan daripada Malaysia, daripada negara tempat tinggal kita, sebagaimana menurut kandungan wasiat. Sekiranya tidak ditentukan kedudukan yang tertentu, maka hajinya dilakukan daripada miqat sebagai tahap yang paling minimum, sebagaimana menjadi kebiasaan orang ramai menunaikan haji daripada miqat. Walau bagaimanapun, jika kebiasaan itu berubah, maka haji tersebut boleh ditunaikan daripada negeri pewasiat sebagaimana kebiasaan yang dilaksanakan. Cumanya tuan-tuan saya nak sebut pasal upah haji ni lah tuan-tuan. Saya tengok sekarang ni, saya baru ni pun tuan-tuan, saya orang amanah dekat saya suruh bawa duit upah haji 60,000, bawa cash. Nak tidur pun tak lena tuan-tuan, duduk pakai terbang. Takut ni kata hilang ni. Cuma sekarang ni kita tengok upah haji duduk gantung di tiang-tiang elektrik tu 1,500. Ada yang 1,200 pun. Saya agak nak kata curiga tadi orang kata ni tuan-tuan, tapi saya peliknya yang saya duk fikir, siapa yang nak buat haji? Kalau saya bawa tu tuan-tuan, dia sebenarnya nak suruh saya bawa 120,000 tuan. Tapi saya kata aku tak berani nak bawa banyak-banyak, 2 orang je. Jadi saya kata kalau ada masalah di immigration pun lagi bagi dekat isteri saya 30,000, saya 30,000. Dia kata 60 boleh bawa. Dia kata tak apa lah ni. Tapi dia kata dia ada 100,000 lebih ni yang nak supaya saya bawa serah kepada seseorang. Jadi tuan bayangkan kalau lah kata 100,000, maknanya 1 orang lebih, 1 orang lebih. Ada seorang sahabat saya, dia ada travel agent. Dia beritahu dia pernah bercakap dengan seseorang, collection untuk upah haji saja dia boleh buat dalam 300-400 ribu. Yalah kalau 400 orang, kalau seorang, seorang kita katakan 1,500 dah 600 ribu. Jadi kita terfikirlah, siapa yang nak buat? Itu saja. Sebab apa tuan-tuan? Kalau dia collect kata 1,500, of course orang yang buat collection tu dia akan ambil dia punya upah dia. Itu pun satu hal lah. Dia ambil upah, dia mention ke tidak kepada orang yang bayar upah haji dekat dia. Mana ambil keuntungan dia tadi tuan-tuan, wakalah dia tu. Sedangkan dia menerima wakil saja daripada keluarga si mati, mewakilkan kepada dia untuk sampaikan ataupun mencari orang bagi tujuan melaksanakan upah haji. Tiba-tiba dia makan keuntungan situ. Katakanlah dia ambil 1,200, kalau 1,200, 1,500 lah. Okey, dia ambil lah kita katakan 20%. Dah 300 itu. Kita ambil lah kata RM200, satu orang dia. Lepas tu pergi ke sana, bawa ke sana lagi. Jadi tuan-tuan, yang kita bimbangnya takut orang sana ni bukan boleh juga. Saya baru minggu lepas saya pergi berjumpa dengan seorang kawan. Tapi tak apalah tuan-tuan, dia jutawan. Sebelum musim haji dia pergi ke Saudi, pergi ke Mekah. Dia nak deal untuk, sebab menteri offer dekat dia suruh masuk tender tabung haji untuk supply kambing dam. Kambing untuk tujuan dam. Dam ni tuan-tuan, kalau jemaah haji Malaysia 20,000, maknanya perlu 20,000, katakanlah 70% lah kita kata yang buat haji tamattu, maka kena bayar dam. Sebenarnya tuan-tuan bayarlah berapa belas ribu ekor. Jadi dia pun bila dah menteri cakap macam tu, dia pergi lalu dia lepas semua sekali. Sambil-sambil pergi 2 kali 3 kali dia pergi tu, dia jumpa dengan satu orang hamba Allah ni. Hamba Allah kata okey, kalau nak buat bisnes Zamzam, okey, dia boleh uruskan. Tapi dia kata dia okey, cuma dia kata kena bayar cash sebab dia nak bayar kat orang tu. Dia bayar cash 200,000. Lepas tu balik sini dia siap offer. Saya pergi meeting sekali dengan dia tu, dia kata siapa nak Zamzam, aku nak bagi harga modal je. Dia kata tak apa. Balik ni saya pergi di arah dia, tanya macam mana tu, habis dah jual. Habis apa dia kata? 200,000 tu tuan, hanya hangus begitu saja. Dia kata apa? Dia kontak bagi tahu orang yang nak uruskan air Zamzam tu, ambil duit, dia kata lari, tipu dia. So dia kata kena kata 200,000. Jadi maknanya orang di sana ni tuan-tuan, macam Cina kata lah, haji sama lebay bawa tak nak percaya.
Tu walaupun duduk di Mekah, walaupun kita katakan serban besar bakul macam mana pun, bab duit ni tuan-tuan tak boleh percaya. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang akan menjadi fitnah kepada orang ni tuan-tuan, kepada manusia ini, kata Allah, sebelum anak-anak, harta dulu. Ya, sebelum anak-anak, harta dulu yang akan menjadi fitnah ataupun ujian besar kepada manusia. Jadi sebab itu dalam bab upah haji ni tuan-tuan, saya selalu baru ni pun saya nak pergi bapak saudara saya baru meninggal dalam 3-4 bulan yang lepas. Seorang menantu dia telefon dan minta, mula dia suruh saya buat. Saya kata saya tak nak ambil upah haji lah, sebab saya nak pergi nak buat untuk sendiri. Saya kata nak renew lah, nak lama lah. Jadi saya kata tak apa, saya cuba cari. Tapi saya kata macam tu lah, kalau saya cari, saya tak akan cari yang murah lah. Jadi saya cari, jumpa tu ada seorang kawan yang dia buat dengan satu orang imam di satu masjid di sana. Dia ambil 3,000. 3,000 ni tuan-tuan, maksudnya apa? Yang imam masjid ni dia akan bila dah selesai musim haji nanti, dia akan hantar kepada kita sijil. Sijil tu siapa-siapa pun boleh buat tuan-tuan. Memang ada jual di kedai pun. Sejadah biasanya upah haji ni dapat sijil satu, dapat sejadah satu, dapat air zam-zam satu. Kalau dulu lah, kan zam-zam normal lah, tak ada lah, zam-zam bayar. Okey? Dapat sijil satu. Tapi yang ni dia akan beri kepada kita report gambar orang yang buat upah haji kita tadi tu. Dan dia akan ambil gambar semasa wukuf di Arafah, hantar kepada kita. Jadi saya kata nak buat boleh, saya dah jumpa satu orang, tapi kos dia 3,000 dia. Dia kata okey, tak apa. Saya saya bantu dia untuk serah. Saya bagi nombor akaun, kata serah urus sendiri secara direct dengan orang tu lah. Ya, jadi kalau saya ambil, orang fikir ambil persen lah atau semua itu direct. Jadi isu upah haji ni betul kan? Macam tu lah. Kalau yang paling baik sekali kita cari orang daripada sini yang kita tahu dia nak pergi haji, dia dapat haji, dia dapat pergi buat haji, dan dia dah buat haji untuk diri dia sendiri. Kalau dia kata dia nak 10,000, 10,000 kalau ada duit lah. Ya. Sebab tu dulu ni tuan-tuan, saya ingat masa arwah Tunku ni Aziz masih hidup, kita tahu pergi jumpa dengan dia. Kalau dengar saja dia nak pergi haji, ada je orang pergi upah. Tunku nak berapa? Dia kata, hamba tak nak upah apa, bayar package yang dia nak pergi. Jadi kalau package 15,000 lah upah. Dan orang sanggup bayar. Sebab Tunku ni Aziz pergi haji, duduk wukuf di Arafah, bukan duduk sembang. Kan? Duduk di Mina. Kita ni duduk di Mina ni tuan-tuan, gosip pasal Siti Nurhaliza tak mengandung orang tuan-tuan. Itu jadi masalah. Mina lah satu cabaran yang paling besar tuan-tuan dalam buat ibadah haji. Arafah ni kita agak limited time dia. Kita sampai 8 bulan malam tu dengan letihnya tidur ni tuan-tuan, tak khabar ingat dah. Ya? Bangun pagi esok ni baru nak biasakan dengan cuaca. Sebab masa musim haji baru ni tuan-tuan, Arafah dengan Mina lah yang kemuncak mana cuaca panas tu. Okey. Jadi lepas tu dah zuhur sekali lagi tunggu nak wukuf kan. Lepas tu wukuf sampai maghrib dah habis. Tu siap kalau naik bas nak keluar. Tapi duduk di Mina ni tuan-tuan, dia relax 3 hari 3 malam. Oh sedap gosip tuan-tuan. Duduk dalam kemah ramai-ramai. Sambil dia beratur tunggu tandas tu pun cerita gosip lagi. Jangan main jadi so maknanya cabaran tadi itulah. Jadi mana kita, kalau kita boleh cari orang yang kita tahu, orang yang saleh, yang kita tahu dia pergi buat haji pun memang dia banyak beribadat dan sebagainya, maka kita cari, kita bayar untuk itu. Mahal pun tak apa lah tuan ya, sebab kalau kita nak upah untuk ibu bapa kita dan sebagainya. Okay. Banyak cerita pula tuan-tuan. Rukun yang ketiga, harta yang diwasiat ni, saya rasa kita tanggung bulan depan pula lah. Agak-agak tak penting pula kan, jangan 6 bulan sekali pula penting tu tuan. Bulan depan berapa bulan ya? Jadi macam biasa tuan-tuan, kalau ada soalan, sebab selepas ni insya-Allah tuan-tuan kita makan sikit-sikit apa yang ada di kantin. Saya buat jamuan kesyukuran sikit. Tuan selamat pergi dan balik untuk haji ibu ni. Kita makanlah apa-apa yang ada. Sudah sikit insya-Allah. Kalau siap ni, ya. Boleh kita batal mana saya kita buat lain. Boleh. Yang bersiap pertama tu dibuat atas dasar hutan dan sebagainya. Nak urut mereka tu itulah. Boleh buat bersiap lain.
Nak ugut siapa tu? Yang anak ni ugut pada ayah dia. Mana so pembagian wasiat tu tidak sama rata lah. Boleh batal wasiat. Dia kalau nak tengok wasiat ni macam kita sebutkan tadi, secara asasnya wasiat ni sepatutnya tidak melibatkan waris yang akan terima pusaka. Kerana kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, majoriti ulama mengatakan kalau nak beri kepada waris yang lain yang berhak terima pusaka, dia kena dapat konsen daripada semua waris yang ada, baru boleh implement wasiat itu tadi. Tapi nak berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan tadi itu, boleh tak batal wasiat? Boleh. Contohnya kita wasiat nak bagi dekat seorang kawan kita lah, kan? Kita tengok dia ni baik semua lah, jadi kita berkata tak apalah, duit aku pun banyak sangat ni, dia aku tak apalah 10,000 ni aku nak wasiat bagi dekat dia. Dia ni seorang apa nama tu, pendakwah yang gigih lah, apa ikut suka kita. Yalah, kita pandang penilaian kita. Jadi kita pun wasiat. Dan tiba-tiba 3-4 tahun lepas pada kita tulis wasiat tu, tengok dia ni tukar parti pula dah. Tak jadi bagi kat dia, kan? Jadi kita pun nak batalkan. Boleh batal. Sebab apa? Sebab harta tu masih milik kita. Wasiat ni adalah pemindahan harta. Yang pemilikan itu hanya akan berpindah selepas daripada kita mati. Jadi selagi mana kita tak mati, pemilik kepada harta tu adalah kita. Jadi boleh batal. Okey, ada soalan lain? Saya rasa bulan depan pun tak berjumpa juga, ha? Sebab saya nak pergi umrah 19 hari bulan, hari Sabtu ketiga. Jadi maknanya tak berjumpa juga, tangguh bulan 1 bulan tahun depan insya-Allah. Okey. Salah satu orang dia ada kawan baik. Okey. Dia kata kalau dia meninggal, kata contoh dia ada anak perempuan. Kalau dia meninggal, dia kata anak perempuan dia ni kahwinlah dengan lelaki-lelaki dia, mana dia berkaitan wasiat dia. Maknanya dia wasiat suruh anak dia kahwin dengan orang tertentu. Maknanya kawan baik dia lah. Okey. Kalau dia meninggal, mana boleh tak si perempuan tu kahwin dengan orang lain? Okey, dia wasiat yang bukan melibatkan harta ni, dia lebih kepada kalau melibatkan, contohnya bapa wasiat kepada anak lah. Bapa kata dalam wasiat tu, kalau aku mati, dia nak anak perempuan dia ni kahwin dengan si fulan tu, kan? Jadi yang itu dia panggil, bukan, dia tak termasuk dalam kategori wasiat harta ni, tapi wasiat lebih kepada birrul walidain lah. Ya, maksudnya dia melaksanakan permintaan bapa dia tadi itu atas dasar untuk nak berbakti kepada ibu bapa yang dah meninggal. Boleh lah. Lepas tu dia boleh lah alasan, tak apalah saya kahwin ni sebab ni bapa wasiat, jadi saya nak cari yang saya pilih juga lepas tu, kan? Tambah satu lagi. Ada kawan saya seorang lagi tu, ya, mak bapak dia pilih, dia kahwin, dia pun ikut lah, dia kata. Masa zaman belajar, dia bercinta dengan orang lain. Jadi balik mak bapak tak setuju. Mak bapak pun cari calon dia pun kahwin. Dia dah kahwin satu masa, dia pun kata dekat mak, tak apalah dulu saya kahwin, mak bapak pilih, sekarang ni saya nak kahwin dengan yang saya pilih pula. Dan bini dia pun tak apa, boleh terima. Alhamdulillah lah tu. Ya, sembahyang hajat bagi kerak sikit, lembu hati, insya-Allah. Ya. Dia ramai ni berani semua ni tuan-tuan. Cumanya itulah, berani share dalam WhatsApp, itu kira berani lah tu, ya. Okey, ada soalan lain? Jadi kita akan pergi nanti syarat-syarat harta yang nak diwasiatkan, kemudian syarat lafaz itu, ya. Dah habis wasiat nanti kita pergi tajuk amanah, lepas tu baru kita langkah kepada faraid. Tapi faraid ni tuan macam saya sebutkan dulu, kita tak akan detail menggunakan kitab ni lah, ya. Kita bukan nak kalkulate semua sekali, tapi kita lebih kepada nak faham, ya, asas kefahaman ataupun hukum yang berkait dengan urusan harta pusaka ni, supaya kita insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa, setakat itu saja perbincangan kita pada malam ini. Moga memberkati, ya, dan memberikan kefahaman kepada kita dengan lebih jelas, ya, mengenai pengurusan harta, khususnya selepas daripada